إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan baca kitab Matla' al-Badrain wa Majma' al-Bahrain pada menyatakan kelebihan ilmu dan pada menyatakan rukun Islam dan rukun iman dan ilmu tauhid dan ilmu fiqh karangan Al-Abd Al-Faqir Al-Fani Muhammad bin Ismail Dawud ghafarallahu lahu Dawud Fatani ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa ahibbaihi wal muslimin ajma'in amin. Jadi kitab Matla' al-Badrain adalah kitab yang cukup masyhur lah di tempat kita. Jadi start daripada pengarang dia karang kitab sampai ke sekarang di tempat kita di Terengganu ataupun dalam Malaysia di Fatani orang guna kitab dia. Jadi di sini kita nampaklah ada keberkatan kitab dia. Padahal kalau kita tengok kitab Matla' al-Badrain wa Majma' al-Bahrain, kalau kita nak buat muqaranah perbandingan dengan kitab lain, masih lagi ada kitab yang lebih sempurna daripada kitab ni. Jadi kalau kita nak buat perbandingan dengan kitab lain, sebenarnya masih lagi ada kitab yang lebih sempurna berbanding dengan kitab ni. Tapi ada setengah-setengah pocik-pocik di kapur ni, ketika kita baca kitab-kitab baru, dia kata sedap baca kitab Jawi lama kau. Dia kata zauq tu lain. Ada pocik-pocik dua. Dia kata benda zauq lain, rasa tu lain. Jadi mungkin di sini kita nampak keikhlasan pengarang kita dalam menulis kitab dia, sehingga orang yang belajar saat itu dia ada perasaan yang lain berbanding dengan belajar kitab-kitab yang lain. Tapi sebenarnya ada kelebihan masing-masing. Okey, kitab ni masyhurlah, nama dia Matla' al-Badrain wa Majma' al-Bahrain. Dia Matla' ni maksud dia Matla' adalah tempat terbit. Itu makna Matla' al-Badrain 2 bulan. Wa Majma' al-Bahrain dan tempat bertemu 2 laut. Jadi perkataan Majma' al-Bahrain itu ada disebut dalam Al-Quranul Karim. Baik, yang dikarang oleh seorang ulama besar daripada Fatani, nama dia Muhammad bin Ismail Dawud al-Fatani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baik, tentang sejarah beliau boleh bacalah dalam banyak dalam penulisan-penulisan yang ditulis tentang sejarah beliau. Jadi kita masuk dalam kitab Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah lagi mengasihani akan segala hamba-Nya. Baik, itu adalah terjemahan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Cuma yang sebenarnya perbincangan berkenaan dengan Bismillah, perbincangan yang cukup panjang. Dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim ada perbincangan akidah, ada perbincangan fiqh, dan ada perbincangan akhlak. Dalam perbincangan berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim, ada perbincangan yang berkait dengan akidah, ada perbincangan yang berkait dengan fiqh, ada perbincangan yang berkait dengan akhlak. Cuma kita tidak bincang semua sekali pada hari ini. Cuma yang kita nak sebut sikit, Bismillahirrahmanirrahim adalah kita, kalau kita tengok ada berapa kalimah ba ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ada 5 kalimah. Jadi ada 5 kalimah. Antara benda yang pentingnya kita kena tahu makna bagi setiap kalimah. Kita ada Bismillahirrahmanirrahim, kita ada 5 kalimah. Ba tu makna apa? Okey, itu dibincang panjang lebar oleh ulama lughah.
Begitu juga panjang lebar oleh ulama tafsir. Ismi makna benda. Ismi makna jelas lah makna dia nama Allah. Allah tu benda. Allah adalah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan segala sifat kamalat, yang maha suci daripada kekurangan. Ar-Rahman makna dia benda. Ar-Rahim makna dia benda. Baik, okey, Ar-Rahman, Ar-Rahim ni yang cerita secara ringkas. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni adalah dua kalimah yang diambil daripada kata dasar rahmah. Kata dasar rahmah. Kita ada kata dasar. Rahman, Rahim adalah wasaf. Kalau orang belajar dalam ilmu tata bahasa Arab, nama dia wasaf. Dia tu imam untuk bila ustaz-ustaz ni ilmu tata bahasa Arab kena belajar. Asas mesti kena ada. Jadi kalau tak ada asas, maka kita dapati ada sebahagian daripada tu imam ketika sampai teks khutbah, kadang-kadang sampai teks khutbah saat ni tu bagi salah. Faham hak salah juga baca. Hak salah pun dia baca juga. Kadang-kadang bagi salah, kadang-kadang ada kalimah gugur dan penuh ada kalimah daripada Quran tidak ditulis. Baca hak sebagaimana hak yang tertulis je. Jadi kalau kita mempunyai asas ilmu tata bahasa Arab, maka kita akan dapat memperbaiki mana-mana hak yang tersilap dalam teks khutbah. Baik, kadang-kadang teks khutbah tersilap. Orang ahli panel itu betul dah. Masa proses cetak, masa proses edit, kadang-kadang di situ berlaku kesilapan. Jadi bagi imam dan Bilal kecil sikit imam, sebab dia melibatkan baca khutbah. Ustaz-ustaz mesti kena ada asas dalam ilmu tata bahasa Arab. Kalau tidak ada asas, memang bahaya sebenarnya kalau tidak ada ilmu asas. Sebab di zaman kita ni, ramai orang yang suka ke depan. Ramai orang yang suka ke depan, diberi kepada dia dua kelebihan. Yang pertamanya kelebihan pandai bercakap, yang keduanya kelebihan rajin membaca. Rajin membaca, pandai bercakap, baik. Jadi lambat bagi spekah, tapi asas tak ada. Jadi itu masalah. Jadi antara asasnya adalah ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab. Baik. Jadi perkataan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ni diambil daripada kata dasar rahmah. Sebab kita nak tahu makna dia benda, kita kena tengok kata dasar dia benda. Rahman, Ar-Rahim diambil daripada kata dasar rahmah. Okey, rahmah makna benda rahmah. Rahmah di zaman kita, di muzik kita ni antara kalimah yang cukup masyhur di tempat kita sekarang ni, rahmah. Baca dalam Facebook rahmah semacam. Baik. Jadi rahmah tu makna benda rahmah. Rahmah kalau kita tengok dalam istilah ataupun apa yang disebut oleh ulama, rahmah ni adalah riqatun fil qalb. Taqtadil ihsan aw iradatah. Itu makna rahmah. Rahmah ni adalah riqah fil qalb, satu sifat yang ada dalam hati. Itu makna rahmah. Rahmah ni adalah satu sifat yang ada dalam hati. Cakap kita benda, sifat belah kasihan yang ada dalam hati. Itu makna rahmah. Yang mana apabila ada sifat tersebut dalam hati, taqtadil ihsan, yang menuntut akan buat baik. Au iradatah, ataupun berkehendak buat baik. Ni kalau orang belajar dalam ilmu usuluddin, maka dia akan faham. Akan faham lagu mana? Kenapa kau berlaku khilaf di antara ulama sifat rahmah ni kembali kepada sifat zat ke ataupun sifat fa'il? Dalam ilmu usuluddin, kita di sana ada sifat zat, ada sifat fa'il. Sifat Allah Ta'ala ada sifat zat, ada sifat fa'il. Sifat zat adalah sifat yang qadim. Sifat fa'il adalah baru. Jadi sekarang ni perkataan rahmah ni dikembali kepada sifat fa'il ke ataupun sifat zat? Ada setengah ulama mengembalikan dia kepada sifat zat. Dia masuk di bawah perkataan iradah. Sifat rahmah masuk di bawah sifat iradah. Sebab satu sifat yang ada dalam hati yang menuntut untuk berbuat baik ataupun berkehendak untuk berbuat baik. Baik, okey, tak apalah, kita dah bincanglah berkenaan sifat fa'il ke sifat zat. Maka oleh kerana rahmah tu makna dia adalah sifat yang ada dalam hati yang menuntut untuk buat baik ataupun berkehendak untuk buat baik, maka di sini sebahagian daripada ulama khalaf berpandangan bahawasanya, ataupun ulama khalaf ketika membincang tentang makna rahmah, begitu
maka makna begitu tidak layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyalahi makhluk. Kita ada hati, Allah taala tidak. Allah taala laisa kamitslihi syai'. Baik. Jadi apabila mabda' dia mustahil atas Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala maha bersih, maha suci daripada kekurangan. Tengok kepada penghujungnya, kepada ghayahnya, ghayah daripada sifat tersebut adalah untuk berkehendak untuk melakukan kebaikan, maka ghayah tidak mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ rahmah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan makna menuntut untuk buat baik ataupun berkehendak untuk buat baik. Okey, itu makna rahmah. Lepas daripada tu, dah ni ngajar untuk imam untuk bila tak ada ya ngajar aras rendah, kena ngajar aras tinggi. Baik. Kena ngajar aras tinggi ya. Dah ngajar untuk imam untuk bila, mesti kena ngajar aras tinggi. Jadi kena sebut benda-benda lagu tu. Jadi Rahman dengan Rahim tu makna dia. Rahman daripada perkataan rahmah, Rahim daripada perkataan rahmah. Okey, kita tengok pula. Apakah perbezaan di atas? Sekarang ni Rahman adalah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala Tuhan yang maha berbuat baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang maha berbuat baik. Sekarang ni apa perbezaan di antara Rahman dengan Rahim? Sekarang ni perkataan Rahman satu kalimah, Rahim kalimah yang lain. Makna Rahman dan Rahim, Allah Ta'ala Tuhan yang maha bersifat dengan rahmah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang maha ihsan berbuat baik. Sekarang ni perkataan Rahman, Rahim ada apakah perbezaan? Okey, kita tengok kepada huruf. Rahman ra ha mim alif nun. Rahim ra ha ya mim. Jadi huruf Rahman lebih banyak daripada huruf Rahim. Dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Dia lebih binaan huruf dia menunjuk di atas lebihnya makna. Jadi bermakna makna rahmah dengan Rahman dia lebih banyak daripada makna rahmah dengan Rahim. Baik. Maka di sini berlaku perbincangan di kalangan ulama. Lagu mana? Rahman, rahmah Allah Ta'ala dengan Rahman, rahmah Allah Ta'ala dengan Rahim sebenarnya bagaimana? Ada sebahagian daripada ulama mengatakan Rahman Allah Ta'ala, rahmah Allah Ta'ala dengan nama dia Rahman adalah merangkumi orang Islam dan orang bukan Islam. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang maha pemurah di atas dunia. Orang Islam, orang bukan Islam, semuanya mendapat rahmah daripada Rahman itu. Sebab itulah kita dapati Allah Ta'ala buat baik kepada orang, Allah Ta'ala bagi rezeki, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kesihatan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kekayaan, sama ada kepada orang Islam ataupun orang bukan Islam. Tengok di situ umum. Manakala Rahim adalah Allah Ta'ala memberi rahmah dengan rahimnya khusus kepada orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahimah. Baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya memberi rahim hanya kepada orang beriman. Manakala orang bukan beriman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memberi rahmah. Maka kita dapati di negeri akhirat Allah Ta'ala memasukkan orang beriman ke dalam syurga, manakala bukan orang yang tidak beriman ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tengok kepada Rahman merangkumi orang Islam ataupun orang bukan Islam, Rahim hanya khusus kepada orang beriman sahaja. Baik. Dengan nama Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani akan segala hamba-Nya. Alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'ul kainati subhanahu wa ta'ala. Al-Malikil 'Allam, Al-Qadimil Baqi, Al-Qa'im bidhatihi, Al-Qadiri 'ala al-ijad wal-i'dam. Dia kitab lama. Dia ulama-ulama dulu khususnya ulama-ulama dulu, kita kata ulama-ulama yang belajar di Mekah dulu, termasuklah pengarang kitab kita. Dia adalah orang yang bukan alim dalam ilmu fiqh sahaja, bukan mereka alim dalam ilmu al-alah. Jadi apabila mereka itu alim dalam ilmu al-alah, dalam muqaddimah setiap kitab dia telah menghimpunkan segala ilmu dia dalam muqaddimah tersebut. Dalam muqaddimah kitab dia akan menghimpun segala ilmu dia dalam muqaddimah. Maksudnya kalau dia tu
dalam muqaddimah dia akan memasukkan ilmu balaghahnya, ilmu nahwu tak usah kira lah dalam muqaddimah. Ni secara ringkas lah. Sehingga kan kalau kitab dulu, kalau kita baca muqaddimah, kalau kita tak tahu dia nak bincang bab dia, kita baca muqaddimah je, kita faham dah, oh dia nak bincang bab dia. Sebab dia ada bara'ah al-istihlal. Apa maksud bara'ah al-istihlal? Maksudnya dalam muqaddimah dia ada dah kalimah-kalimah yang diletakkan dalam muqaddimah dia yang kita dapat faham perbincangan dia boleh akan datang dalam muqaddimah dia. Itu makna bara'ah al-istihlal. Baik. Begitu juga dalam muqaddimah dia ada sajaknya. Cuba kita tengok sajak, lagu mana sajak dia. Rangkap akhir itu sama. Alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'ul kainati subhanahu wa ta'ala al-malikil allam. Lepas tu al-qadiri alal ijadi wal i'dam. Itu sama tu. Katanya segala puji bagi Allah. Apa makna segala puji? Apa makna segala puji? Biasa kita dengar semua dah perkataan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Sebenarnya apa makna hamdun? Dalam bahasa Arab, hamdun lain daripada madhun. Kalau kita terjemah semua makna puji belaka. Hamdun puji, madhun puji. Tapi dalam bahasa Arab, puji dengan hamdun lain daripada puji dengan madhun. Antara perkara yang dibincang oleh ulama adalah makna puji pada lughah dan makna puji pada istilah. Ini antara perkara yang dibincang oleh ulama. Jadi secara ringkasnya, makna puji pada lughah adalah as-sana'u bil lisan 'alal jamil ikhtiyari. Sebagaimana yang disebut di dalam beberapa kitab, antaranya adalah kitab Asnal Matalib fi Syarhi Rawdi Talib karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dikata lagu mana? Alhamdu lughatan wa thana'u bil lisan 'ala al-jamil al-ikhtiyari 'ala jihati at-tabjil. Itu makna alhamd. Alhamd pada lughah adalah memuji dengan mulut. Memuji dengan mulut. Di atas benda yang elok yang dinisbahkan kepada ikhtiyari, yang disebutkan kepada pilihan. Kalau bukan benda tu benda pilihan, walaupun benda tu elok, tiba-tiba kita puji, dia panggil hamdun dalam bahasa Arab. Itu dipanggil madhun. Contoh kita kata orang tu comel. Oh comel dia, oh lawa dia. Okey, kita puji kerana comel. Comel dia, lawa dia. Yang mana comel saat itu bukanlah ada ikhtiyari. Comel ni bukan benda ikhtiyari, benda anugerah. Maka orang Arab dia tak panggil madhun, dia tak panggil hamdun, dia panggil madhun. Okay, ada perbezaan. Baik. Manakala mengikut istilah ulama, puji ni mengikut istilah ulama, dia bukan hanya perkataan. Bukan dia kembali kepada perbuatan. Mengikut istilah ulama, puji adalah fi'lun, perbuatan. Perbuatan yumbi'u an ta'zimil mun'im likaunihi mun'iman. Maksudnya suatu perbuatan. Yang mana perbuatan ni masuk perkataan, masuk perbuatan lain. Perbuatan ni yang menceritakan, yang menzahirkan. Dia saat itu memuliakan orang yang memberi nikmat kepada dia. Hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah Taala bagi nikmat, dia ucap alhamdulillah. Maka tu dipanggil puji pada uruf. Hamba Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala bagi nikmat, dia guna nikmat tersebut kepada apa yang Allah Ta'ala redha untuk memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dipanggil puji pada istilah ulama. Baik. Segala puji bagi Allah. Allah Tuhan yang menyaksi. Tuhan yang menyaksi dengan keadaannya. Mana dengan keadaannya ni kita lama. Jadi kita cuba huraikan kalimah-kalimah. Jadi di dalam kelas kita ni ramai ustaz-ustaz besar saja. Hak sebahagian daripada itu sepatutnya hamba kena ngaji dengan dia. Hak dia dalam kelas kita ni. Sepatutnya hamba kena ngaji dengan dia. Tapi hamba hak yang diamanahkan untuk baca kitab. Jadi hamba kena bacalah kitab. Jadi kita kena huraikan satu-satu kalimah.
Segala puji, okey jelas dah makna puji tadi. Puji kita cerita dah, puji pada lughah dan puji pada istilah. Puji pada lughah adalah sebut dengan lidah di atas sifat yang baik yang dinisbahkan kepada ikhtiar untuk memuliakan seseorang. Itu puji pada lughah. Manakala puji pada istilah adalah perbuatan yang menceritakan tentang kita memuliakan orang yang memberi nikmat kepada kita. Itu dipanggil puji pada lughah. Pada istilah ulama. Okey, segala puji bagi Allah. Segala puji berhak bagi Allah. Apa nak segala puji berhak bagi Allah? Segala kesempurnaan, segala kelebihan adalah milik Allah, tertentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Segala puji bagi Allah. Kalau kita faham apa makna alhamdulillah, maka kita akan dapat faham kenapakah besarnya ganjaran memuji Allah. Di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw qala tamla'u ma bainas samawati wal ard. At-tuhuru syatrul iman, bersuci sebahagian daripada iman. Okey, bersuci sebahagian daripada iman ada perbincangan ni. Walhamdulillah tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah sekejap je, alhamdulillah tak siapa pun 3 saat, tapi ganjaran dia memenuhi neraca timbangan. Dah mana siapa tahap tu? Neraca timbangan hak yang akan ditimbangkan amalan hamba saat itu. Ganjaran pada alhamdulillah penuh neraca timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, kedua-dua ni tamla'ani ma bainas samawati wal ardh, memenuhi langit dan bumi. Ganjaran dia sikit je alhamdulillah, Allah kejar dia banyak benar. Sebab dalam alhamdulillah saat itu, apabila seorang hamba mengucap alhamdulillah, dia telah menyabitkan segala kamalat kepada Allah dan dia telah membersihkan Allah daripada naqais. Sebab segala puji bagi Allah, segala kesempurnaan, segala kebaikan adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah menyabitkan segala kesempurnaan kepada Allah dan menafikan kekurangan. Lazimnya dia telah membersihkan kekurangan daripada Allah. Kita dalam bab akidah, rupa-rupanya ucapan alhamdulillah bukan semata-mata ucapan, bahkan dia kembali kepada akidah, menjadi kewajipan kepada setiap mukallaf berpegang, berakidah bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kamalat yang tidak terhitung banyaknya, dan maha suci Allah Ta'ala daripada segala naqais. Baik. Seterusnya kata dia, segala puji bagi Allah. Allah ni dia. Allah adalah nama. Nama kepada suatu zat. Dia nama lain, suatu yang dinama dengan nama lain. Kita kena bezakan di antara nama dengan suatu yang dinamakan dengan nama tersebut. Kita ada isim, kita ada musamma. Seorang ni nama dia Ibrahim. Ibrahim tu nama. Ibrahim tu bukan orang, dia nama. Manakala musamma bagi nama tu barulah merujuk kepada orang. Okey, kita ada nama, kita ada musamma. Sekarang ni Allah Ta'ala ni adalah nama. Nama kepada siapa? Kepada suatu zat. Kepada satu zat yang wajib ada. Apa maksud wajib ada? Wajib ada, maksud dia wajib ada. Sebab ada dengan tak ada ni nanti kita akan banyak bincang dalam bab ni. Kalau kita tengok, ada benda yang ada benda yang tiada. Wajib ada maksudnya wajib ada dia tidak didahului oleh tiada sebelumnya dan tidak disudahi oleh tiada selepasnya. Itu makna wajib ada. Kalau ada dia disertakan dengan tiada, sama ada tiada sebelum atau tiada selepas, maka ada dia bukan ada yang wajib. Ada yang harus. Kita ada, tapi ada kita harus kerana ada kita diiringi oleh tiada sebelum dan selepas dia juga akan disudahi oleh tiada. Allah Ta'ala Tuhan yang wajib ada. Maksudnya wajib ada, mesti ada. Ada dia, tak ada
tak ada sebelum, tiada, tak ada tu tiada sebelumnya dan tiada selepasnya. Maksudnya ada dia, ada yang sedia kala, ada yang kekal. Itu makna wajib ada. Jadi Allah ni adalah nama kepada zat yang wajib ada, yang bersifat dengan segala sifat kamalat, yang maha suci daripada naqais. Itu makna Allah. Baik. Maka apabila kita faham Allah Ta'ala adalah nama bagi zat yang wajib ada, yang bersifat dengan segala sifat kamalat, yang mustahil daripada sifat kekurangan, maka kita fahamlah kenapa sebahagian besar ataupun sebahagian ulama mengatakan Allah adalah Ismullahil A'zam. Berbanding dengan nama-nama yang lain. Allah Ta'ala mempunyai nama-nama Al-Asma' Al-Husna. Dari sana ada perbincangan di kalangan ulama tentang Ismullahil A'zam. Kerana di dalam hadis ada Rasul sebut Ismullahil A'zam. Sesiapa yang berdoa dengan Ismullahil A'zam, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima doa dia. Baik, perkataan Al-A'zam adalah yang maha besar, yang lebih besar. Al-A'zam adalah isim tafdhil. Isim tafdhil ni adalah dua perkara yang berkongsi pada satu sifat, dan salah satu daripada dua perkara itu lebih berbanding dengan yang kedua. Maka oleh kerana perkataan Al-A'zam adalah isim tafdhil, maka ada sebahagian daripada ulama mengatakan Al-A'zam adalah isim tafdhil ala ghairi babih. Bukan mengikut babnya, kerana semua nama Allah Subhanahu Wa Taala besar belaka. Okey, itu pandangan sebahagian daripada ulama. Pandangan sebahagian yang lain, walaupun besar tapi ada hak yang lebih besar lagi. Jadi dalam menetapkan Ismullahil A'zam berlaku khilaf di kalangan ulama. Ulama yang mengatakan di sana ada Ismullahil A'zam, khilaf pula. Benda Ismullahil A'zam, kalimah benda. Kerana dalam hadis Rasul tidak sebut secara jelas. Ada hadis yang Rasul sebut di antara perkataan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi tak jelas mana hak yang sebenarnya. Maka di sini berlaku perbincangan di kalangan ulama. Sebahagian daripada ulama dia melihat kepada dalil daripada hadis. Lepas tu dia melihat pula kepada makna bagi nama-nama Allah. Maka dia pun menetapkan bahawasanya Ismullahil A'zam adalah Allah. Kerana Allah nama bagi zat yang wajib ada, yang bersifat dengan segala sifat kamalat. Sebut kata Allah, semua sifat kamalat berada di bawahnya. Baik. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menyaksi. Dia syahidah, diguna makna syahidah di sini dengan makna menyaksi. Yang menyaksi, apa makna menyaksi? Kita ada syahidallahu annahu la, apa makna menyaksi? Kita ada syahadah. Syahadah an la ilaha illallah, penyaksian tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna syahadah? Syahadah ni adalah yakin daripada hati. Yakin daripada hati. Asy-syahadah dengan makna al-i'tiqad, dengan makna at-tayaqqun, maksudnya dengan makna yakin. Itu makna menyaksi. Yang telah menyaksi dengan keadaannya pula dah, keadaannya. Kalau orang yang belah tahu bahasa Arab, dia fahamlah. Keadaan tu makna dia wujud. Yang menyaksi dengan wujudnya, dengan adanya Allah. Segala puji bagi Tuhan yang menyaksi dengan adanya oleh sekalian kainat. Sekalian kainat. Apa makna kainat? Kainat sekalian makhluk. Apa makna kainat? Sekalian makhluk. Mumkinat, kainat, maksudnya makhluk. Jadi sekalian makhluk menyaksi dengan wujudnya Allah. Sekalian makhluk menyaksi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sekalian makhluk menyaksi adanya Allah? Bagaimana sekalian makhluk menyaksi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Okey. Sebut kata makhluk adalah benda yang baru. Sebut kata makhluk adalah benda yang baru. Setiap benda yang baru, dia tidak mungkin terjadi dengan sendiri. Bukan mesti kena ada yang membaharukan dia. Kita ada kaedah akal. Yang mana kaedah akal ini, setiap orang yang berakal menerima kaedah ini.
kaedah akal. Setiap orang yang berakal menerima kaedah ni. Yang pertamanya, kita ada mustahil. Berat salah satu daripada dua perkara yang sama berat tanpa ada yang memberatkan. Mustahil, dua perkara yang sama berat tanpa ada yang memberatkan. Yang keduanya adalah mustahil daur. Yang ketiga mustahil tasalsul. Ni benda yang siapa pun yang berakal akan menerima perkara ini. Yang pertama, dua perkara yang sama berat. Dia tidak mungkin berat salah satu daripada keduanya tanpa ada yang memberatkan. Mustahil sama sekali. Maka kita dapat faham benda di sini. Kita dapat faham bahawasanya setiap makhluk yang pada asalnya tidak ada, tiba-tiba ada. Dia tidak mungkin ada dengan sendiri. Kalau kata ada dengan sendiri, maka akan membawa kepada perkara yang mustahil. Orang yang berakal tidak akan terima. Makhluk dulu tak ada. Sebelum daripada ada, tak ada dia, dengan ada dia sama berat. Bukan berat sebelah tak ada. Tiba-tiba timbangan yang sama berat, gak cokoh ada. Jadi berat sebelah ada. Tanpa ada yang memberatkan, tidak mungkin sama sekali. Tidak mungkin sama sekali. Mesti kena ada yang memberatkan. Sebab itulah setiap kainat bersaksi dengan kewujudan Allah. Kerana kainat adalah benda yang baru, pasti ada yang membaharukan. Baik. Jadi, seterusnya, yang telah bersaksi dengan keadaan, dengan adanya oleh sekalian kainat. Lepas tu, maha suci ia Allah daripada segala kekurangan. Dan yang maha tinggi. Okey, maha suci daripada kekurangan tu makna bagi subhana. Makna bagi subhanallah. Kita berzikir. Kita lepas daripada solat, kita berzikir. Subhanallah. Dan kalau kita tengok, lepas daripada solat berzikir subhanallah ke alhamdulillah tu, kita tengok bermacam-macam ragang orang. Gagang macam-macam. Ada orang tengah berzikir senyum. Belang-belang duk tengok aset. Mungkin dia sampai maqam yang tinggi. Mungkin sampai maqam yang tinggi. Subhanallah, subhanallah. Macam-macam ragang orang. Tak kira lah ragang lagu mana pun kita berzikir, kita kena tahu di antara perbincangan yang di antara perbincangan di kalangan ulama adalah, adakah semata-mata berzikir dapat pahala ataupun mesti berzikir yang mengetahui makna baru dapat pahala. Ini di antara benda yang dibincang oleh ulama. Kalau Al-Quran, semata-mata baca Al-Quran tanpa mengetahui makna, dapat pahala. Tapi zikir, berlaku khilaf. Ada setengah ulama kata, semata-mata kita ucap subhanallah, alhamdulillah, kalau sekiranya tidak hadir makna, maka belum lagi dapat pahala. Tapi ada sebahagian kata dapat pahala. Tapi ada ramai juga di kalangan ulama yang mengatakan tidak dapat pahala kepada orang yang berzikir, melainkan dia kena mengetahui makna lafaz yang dizikirkan walaupun secara ijmal, walaupun secara umum. Ucapan subhanallah sama dengan alhamdulillah tadi. Subhanallah, maha suci Allah daripada segala kekurangan. Ketika kita telah menyucikan Allah daripada kekurangan, maka lazimnya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan kamalat. Sebab itulah ucapan subhanallah bukan ucapan biasa, bukan ucapan luar biasa. Baik. Subhanallah, subhanahu, maha sucinya Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala kekurangan. Dan maha tinggi. Ta'ala maha tinggi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Malikil Alam maksudnya yang mempunyai kerajaan. Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki sebenarnya segala kerajaan. Lagi yang amat mengetahui. Al-Alam yang amat mengetahui. Baik. Jadi kalau kita faham, kita baca situ tu kita faham dah. Oh, ni muqaddimah dia. Ni nak cakap bab dia sebenarnya ni. Cakap bab dia. Bab akidah. Tengok allazi syahida biwujudi, tambah wujud. Jami'ul kainat. Dalam bab akidah kita akan bincang berkenaan dengan makhluk. Lepas tu al-Malikil Alam, al-Alam daripada perkataan ilmu. Nak cakap bab akidah ni. Baik. Lagi al-Qadimil Baqi. Yang bersifat dengan qidam, baqa. Nak cakap bab akidah ni. Kita faham dah ni. Dia panggil Bara'ah al-Istihlal nama dia.
Baik. Yang maha tinggi, yang mempunyai kerajaan lagi yang amat mengetahui. Lepas tu Tuhan yang qadim. Apa makna qadim? Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang qadim. Apa makna qadim? Qadim maksudnya sedia kala. Apa maksud sedia kala? Adanya tidak ada permulaan. Itu makna sedia kala. Adanya tidak ada permulaan. Lagi kekal. Apa makna kekal? Tidak ada kesudahan. Ada gitu. Qadim, sedia kala. Maksud dia sedia kala? Tidak ada permulaan. Sebab qadim ataupun qidam baqa ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah maksud dia hanya menafikan sesuatu. Tidak ada pengisbatan. Dia ada perbezaan di antara sifat salbiyah dengan sifat ma'ani. Nanti kita akan bincang. Sifat ma'ani kita mengisbatkan sesuatu kepada Allah dan boleh kita menafikan Allah Ta'ala dengan sifat ma'ani. Contoh qudrat. Qudrat ada sifat ma'ani. Sifat tu ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita menafikan daripada sifat qudrat, lemah daripada Allah. Apabila Allah Ta'ala berkuasa, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak lemah. Ada penafian. Tapi kalau sifat salbiyah, dia hanya penafian sahaja, tidak ada pengisbatan. Itu perbezaan di antara salbiyah dengan ma'ani. Kalau kita nak cuba isbatkan sesuatu kepada Allah dengan sifat salbiyah, maka hanya kita boleh isbatkan kewujudan Allah Ta'ala sahaja. Maka kembali kepada sifat wujud. Dia kena bezakan di antara sifat salbiyah dengan sifat ma'ani. Sebab apabila kita kata sifat salbiyah menafikan perkara yang tidak layak daripada Allah Ta'ala, jadi bermakna sifat ma'ani pun ada juga menafikan benda yang tidak layak. Qudrat, menafikan lemah. Iradat, menafikan terpaksa. Ilmu, menafikan jahil. Sama, mendengar, menafikan pekak. Ada penafian. Kenapa tidak disebutkan dia dalam sifat salbiyah? Kerana sifat ma'ani bukan semata-mata penafian, tapi ada pengisbatan. Manakala sifat salbiyah hanya semata-mata penafian sahaja. Kita nak mengisbatkan sesuatu kepada Allah dengan sifat salbiyah, tak ada. Melainkan kita akan mengisbatkan wujudnya Allah. Maka kembali kepada sifat wujud. Jadi sifat salbiyah menafikan. Ketika kita kata Allah Ta'ala Tuhan yang qadim. Apa ni qadim? Tuhan yang sedia kala. Apa maksud sedia kala? Tidak ada permulaan. Menafikan. Tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah. Lepas tu Tuhan yang maha kekal. Apa makna kekal? Kekal maksudnya tidak ada penghujung dan kesudahan bagi kewujudan Allah. Yang berdiri bizatihi dengan zatnya. Maksud dia berdiri dengan zatnya. Biasa kita dengar al-qa'imu binafsi ataupun qiyamuhu ta'ala binafsi. Sini qiyamuhu bizati. Sama je. Qiyamuhu binafsi, qiyamuhu bizati. Berdiri dengan zatnya. Maksudnya berdiri dengan sendiri. Maksud dia berdiri dengan sendiri, Allah Ta'ala tidak berhajat. Sekarang sifat salbiyah. Tidak berhajat kepada mukhassis. Dan tidak berhajat kepada tempat. Sebagaimana berhajatnya sifat kepada tempat. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada mukhassis kerana ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada yang tidak ada permulaan. Yang perlu kepada mukhassis yang menentukan adalah hak yang ada dia tidak ada, dia ada permulaan. Tu. Nanti kita akan bincang belaka selepas daripada ni. Sebab pengarang kita pada muqaddimah kitab dia akan datangkan daripada kitab Aqidah As-Salusiyah ataupun kitab Matan Umum Al-Barahin. Seterusnya kata dia, yang Allah Ta'ala Tuhan yang kuasa. Kuasa ia. Allah Ta'ala Tuhan yang berkuasa. Bersifat qudrat. Kuasa atas mengadakan dan mengadamkan. Allah Ta'ala kuasa atas mengijad. Apa dia ijad? Mewujudkan. Dia mengadakan, maksud dia mengadakan. Mengadakan daripada tak ada kepada ada. Itu maksud mengadakan. Dia tidak ada pun, tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk mengadakan sesuatu yang pada asalnya tidak ada. Di zaman kita, teknologi tak soraya, memang cukup canggih. Oh, di zaman kita, ya Allah, macam-macam teknologi di zaman kita. Tetapi, kecanggihan lagu mana pun teknologi zaman kita tidak mampu seseorang pun
mampu untuk mengadakan benda hak yang tak ada. Pada zaman kita hanya menyusun benda yang telah ada. Ambil benda ni, susun-susun jadi benda ni. Ambil benda ni, susun-susun jadi benda ni. Untuk mewujudkan benda yang tidak ada, tidak mungkin sama sekali. Kerana itu adalah benda yang dimiliki oleh Allah Ta'ala saja. Hal min khaliqin ghairullah. Ada lagi ke pencipta selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tak ada lah. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu mengijadkan, mewujudkan daripada tak ada kepada ada, daripada ada kepada tak ada. Itu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Baik. Jadi kata dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang kuasa atas mengadakan dan mengadamkan. Ini dia cerita lalu. Kita akan cerita tentang ta'alluq bagi sifat ma'ani. Qudrat, ta'alluq dia adalah ta'alluq ta'thir. Apa dia ta'thir? Memberi bekas. Mengadakan benda yang tak ada dan mentadakkan benda yang ada. Itu dipanggil ta'alluq ta'thir. Maka dia cerita dah. Ta'alluq bagi sifat qudrat. Okey, satu. Alladhi farada alaina ta'alluma syara'i'il islami. Kalau kita nak baca hak betulnya, baca secara sajaknya, alladhi farada alaina ta'alluma syara'i'il islam wa alladhi farada alaina ma'rifatah. Ataf pada ta'alluma. Wa ma'rifata sahihil mu'amalati wa fasidiha li ta'rifil halal wal haram. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang mewajibkan. Okey, apa makna wajib di sini? Dia wajib, dia ada wajib syar'i. Ada wajib aqli, ada wajib adi. Wajib dia di sini. Kalau tengok Tuhan yang mewajibkan atas kita, bermakna wajib di sini adalah wajib syar'i. Yajibu ala, biasanya lepas daripada perkataan yajibu, kalau dalam kitab fiqh, lepas tu datang ala, maka wajib di sini adalah wajib syar'i. Wajib atas, wajib syar'i. Okey, apabila sebut kata wajib syar'i, makna dia wajib syar'i. Wajib syar'i makna dia. Wajib syar'i adalah ma talabahu syar'u talaban jazim. Barang hak yang syarak tuntut akan sebagai tuntut yang putus. Itu makna wajib syar'i. Ataupun kalau kita nak datangkan ta'rif yang biasa kita dengar dia, ma yuthabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Perkara hak yang diberi pahala di atas melakukannya dan diseksa. Diseksa ni maksud dia diseksa berhak mendapat seksa. Tak bukan mesti diseksa, berhak mendapat seksa. Melainkan kalau orang kafir itu memang jelas diseksa. Kalau orang Islam dia berhak mendapat seksa kalau sekiranya Allah Taala tidak mengampun dosa ni. Wa yu'aqabu ala tarki. Diseksa di atas meninggal. Kerana meninggalkan. Jadi wajib dengan maksudnya dia kalau buat dapat pahala, kalau tinggal berdosa. Okey, itu yang mewajibkan. Yang mewajibkan atas kita. Kita tu siapa kita? Kita ni kembali kepada mukallaf. Atas kita maksudnya segala mukallaf. Allah Ta'ala mewajibkan ke atas kita maksudnya segala mukallaf. Kerana mukallaf sahaja hak yang dibebankan dengan bebanan syarak. Perkataan mewajibkan ke atas kita sekalian mukallaf yang memberi faham wajib di sini adalah wajib ain. Fardu ain. Wajib ke atas setiap mukallaf. Mewajibkan ke atas kita belajar segala hukum hakam Islam, agama Islam. Jadi siapa yang mewajibkan kepada kita belajar hukum hakam agama Islam adalah Allah. Melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu menjadi kewajipan ke atas setiap orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan belajar pula akan pengetahuan. Belajar akan pengetahuan. Oh, kalau dia kata belajar akan pengetahuan, jadi bermakna kena baca wa ma'rifati. Ataf pada kata syara'i. Sebab dia kata belajar akan pengetahuan. Gitu. Jadi nisbah baris tu boleh baca belakang tu wa ma'rifata pun boleh, wa ma'rifati pun boleh.
Kalau baca wa ma'rifati, ataf pada syara'i'il Islam, takdir kalam alladhi farada alaina ta'alluma ma'rifati. Sebab dia kata dan belajar akan pengetahuan. Nampak pada hak yang diterjemah saat itu, dia nak wa ma'rifati itu ataf pada syara'i'i. Baik. Dan belajar akan pengetahuan. Belajar akan pengetahuan segala hukum sah muamalah dan fasidnya muamalah. Baik. Kita ada sah, kita ada fasid. Kita benda makna sah, makna fasid. Ni adalah istilah yang diguna dalam usul fiqh. Dan istilah yang diguna dalam kitab fiqh. Baik. Jadi apabila kita faham, oh ni adalah istilah yang diguna dalam kitab fiqh, bab muamalah, sah, fasid. Oh jadi dalam kitab ni nak cerita juga bab fiqh. Tadi bab akidah. Jadi permulaan kitab ni cerita tentang akidah, lepas tu seterusnya dengan kitab fiqh. Baik. Segala sah muamalah. Di muamalah ni dia ada dua muamalah. Yang pertama muamalah hamba dengan Allah. Yang keduanya muamalah hamba dengan hamba Allah. Muamalah dengan Allah tu dipanggil ibadat. Muamalah dengan hamba banyak. Termasuklah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Termasuklah nikah kahwin. Termasuklah jinayah. Itu termasuk dalam bermuamalah dengan hamba. Baik. Katanya supaya diketahui akan yang halal dan haramnya. Lepas tu waja'ala ma'ala, jangan baca mala. Dia mal lain daripada ma'al. Memang kalau kitab tu mal. Kitab tu mal. Tapi tak boleh baca mal, dia kena baca dengan ma'al. Dia dalam bahasa Arab ma'al lain daripada mal. Ada beberapa doa yang hamba pernah dengar, tu imam baca hak yang sepatutnya ma'al dia baca dengan mal. Hamba lupa dah doa dia, tak ingat. Sepatutnya baca dengan ma'al, dia baca dengan mal. Dah air tu. Tanya Syekh Zaidi kita. Lain. Ma'al tempat kembali. Mal harta. Dalam bahasa Arab. Lain harta lain, tempat kembali lain. Jadi dalam doa-doa yang dibaca oleh setengah tu imam tu, dia tak baca dengan mal, dia baca dengan ma'al. Ajar gitu. Orang kampung sedap amin. Oh. Meremang bulu roma tu imam doa. Orang pandai sikit. Allah, warna Allah tu imam baca doa. Lagi ditambah garis panjang. Tu baru tu. Garis panjang tu baru tu. Imam. Ma'al lah. Garis panjang atas itu lagi tu. Dia bukan mal, dia ma'al. Jadi kalau kita belajar dalam ilmu tajwid, dia panggil ma'amdi. Ma'amdi. Mak muttasil ke mak munfasil. Selepas daripada alif ada hamzah. Selepas daripada alif ada hamzah. Selepas hamzah ada alif. Ma'al. Ma'amdi. Ya betul. Tak kena mak wajib muttasil. Sekarang ni dia kita lain. Harah mak sebelum hamzah ke diam. Hamzah sebelum harah mak ke diam. Sudahlah. Tukar habis dah. Tukar gitu. Dia ma'al. Tengok berarti ma'al, hamzah dulu baru alif ke diam. Ma'amdi. Ma'amdi bukan dalam tajwid lah. Ni bukan tajwid hari ni. Kita baru ni tajwid. Bukan dalam ilmu tajwid. Baik. Dia ma'al. Dia bukan baca dengan mal. Dia kena baca dengan ma'al. وَجَعَلَ مَآلَ مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ وَعَمِلَ بِهِ الْخُلُودَ فِي النَّارِ السَّلَامِ الْخُلُودَ فِي دَارِ السَّلَامِ Nah, pula tukar baca. الْخُلُودَ فِي دَارِ السَّلَامِ وَجَعَلَ مَصِيرَ مَنْ خَالَفَهُ وَعَصَاهُ دَارَ الْإِنْتِقَامِ Allah Ta'ala adalah Tuhan yang menjadikan. Allah Ta'ala yang menjadikan kesudahan. Dia ma'al makna kesudahan. Kesudahan mereka yang mengetahui akan yang tersebut. Orang yang tahu akidah yang betul, tahu hukum hakam fiqh yang dia nak buat. Tahu dan beramal. Tahu tak padang lagi, mesti kena beramal.
Kalau bak tahu saja, di sana ada sebahagian daripada orientalis. Cukup alim. Dalam ilmu Islam. Sebahagian daripada orientalis. Tapi masih kekal dengan agama asalnya. Di sana ada universiti yang dibina oleh orang bukan Islam. Dalam universiti tersebut, dipelajari Quran, hadis, qiraat, fiqh, belajar belaka. Dan pelajar-pelajar dia, ada juga orang Islam, ramai orang bukan Islam. Jangan main gurau. Ni bukan cerita dongeng. Ni bukan cerita dongeng. Ni benda yang ada sampai ke zaman sekarang ada. Baik, hamba sebelum daripada ni yang mendengar je. Lepas tu ada masa hamba belajar, di Syria ada seorang pensyarah hamba, nama Dr. Prof. Faiz Al-Himsi. Dr. Faiz Al-Himsi, dia di antara ulama pakar sejarah. Hamba tak tahu meninggal ke tak lagi, sebab masa tu masa hamba belajar dia umur 80 dah. Dr. Faiz Al-Himsi. Dia ada buat mukhtasar kitab Syiarul Alamin Nubala karangan Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Dia pakar dalam bidang sejarah. Dia belajar di Damsyik. Lepas tu dia menyambung pengajian dia di Universiti Orientalis. Dia cerita kamu. Dalam kelas dia cerita. Saya belajar di Universiti Orientalis. Ramai orang belajar bersama dengan saya bukan orang Islam. Pensyarah saya pun ramai bukan orang Islam. Baik. Jadi, lepas tu boleh baca lah. Sebenarnya zaman kita ni cukup mudah untuk kita cari maklumat perkara tersebut. Jadi, kalau hanya mengetahui saja belum lagi mencukupi. Mesti kena beramal. Kalau tahu saja masih lagi belum mencukupi. Itu sama dengan iblis. Iblis pengetahuan dia lebih. Dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tidak beramal dengan ilmu. Jadi kata dia mesti kena mengetahui akan yang tersebut dan beramal ia dengan dia. Orang yang mengetahui lepas tu beramal, maka Allah Ta'ala menjadi kesudahan dia akan berkekalangnya di dalam syurga. Dia kekal dalam syurga. Kampung yang sejahtera dan selamat. Dan dijadikan kembali. Dan ketetapan mereka. Jadi maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kembali ataupun tempat kembali mereka yang menyalahikan dia dan derhaka akan dia, akan Allah dalam neraka kampung diseksakan hambanya. Jadi orang yang melakukan maksiat, melakukan mukhalafah, maka Allah Ta'ala letakkan dia dalam neraka tempat seksa. Orang yang tahu dan beramal dengan apa yang dia tahu, sebagaimana yang disebut oleh pengarang, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dia dalam syurga tempat yang sejahtera. Seterusnya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uthi rahmatan lil anam wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Dan rahmat Allah dan salamnya. Jadi kalau kita tengok terjemahan as-salah diterjemahkan oleh pengarang kita dengan perkataan rahmat Allah. Setengah daripada ulama dia tidak bersetuju. Perkataan as-salah diterjemah kepada rahmat Allah. Bukan as-salah rahmat Allah yang disertakan dengan ta'zim, bukan semata-mata rahmat Allah. Okey. Kita dalam Al-Quranul Karim ada ayat. Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Wa nabashshiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah." Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Baik. Hendaklah memberi berita gembira ya Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang apabila ditimpa musibah, mereka itu mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim. Orang tu, atas mereka itu salawatun min rabbihim. Selawat daripada Tuhan mereka itu. Wa rahmah dan rahmah. Didapat selawat dan dapat rahmah. Kalau orang belajar ilmu tata bahasa Arab, perkataan wa rahmah, waw pada wa rahmah dipanggil waw harfu atfin.
Perkataan rahmah ma'tuf di atas salawat. Dalam kaedah bahasa Arab, al-aslu fil 'athfi lil mughayarah. Asal pada ataf adalah berbeza di antara ma'tuf dan ma'tufun alaih. Jadi bermakna rahmah di lain daripada salawat. Sebab Allah Ta'ala kan begitu dalam Quran, salawatum min rabbihim wa rahmah. Pada asalnya ma'tuf dengan ma'tufun alaih adalah benda yang berbeza. Jadi sekarang ni, ketika Allah Ta'ala sebut dalam Quran salawatun min rabbihim wa rahmah, Allah Ta'ala ataf rahmah di atas salawat, maka bermakna salawat bukan rahmah. Salawat lain. Soalannya benda makna salawat. Okey, di sini berlaku perbincangan yang panjang di kalangan ulama. Pandangan hak yang masyhur, perkataan selawat kepada Rasulullah dengan maksud rahmat yang disertakan dengan ta'zim. Bukan semata-mata rahmat. Jadi bermakna ataf perkataan warahmah kepada salawat dipanggil ataf am di atas khas. Ataf am di atas khas. Perkataan rahmah umum, salawat adalah rahmah yang khusus. Rahmat yang disertakan dengan ta'zim. Baik. Jadi, dan rahmat Allah. Tadi kita cerita dah apa makna rahmat tadi. Al-ihsan ataupun iradatul ihsan. Tadi kita cerita. Rahmat Allah dan salamnya. Salam Allah atas penghulu kita. Penghulu kita ni adalah terjemahan daripada perkataan Sayyidina. Dan antara perkara yang dibincang oleh ulama fiqh, adakah boleh kita menambahkan perkataan Sayyidina dalam tahiyat? Ataupun tidak dibolehkan? Sama juga, adakah boleh kita menambahkan perkataan Sayyidina dalam azan? Tempat kita tak ada. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, tak ada pak kita. Kita tak payah tambah kalau tak ada. Sekarang ni kita nak cerita tentang hukum menambah. Apakah hukum menambah? Ni berlaku perbincangan di kalangan ulama. Sehingga ada ulama yang tulis kitab. Tulis kitab mengatakan afdal menambah Sayyidina dalam azan dan dalam tahiyat. Dan ada pula ulama yang menulis kitab bid'ah menambah Sayyidina dalam azan dan tahiyat di hadapan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perbincangan yang panjang. Sebab dia berlaku perbincangan yang panjang, ada beberapa sebab. Antaranya, ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah ketika mari berjumpa dengan Rasulullah dikata anta sayyiduna, dikata kepada Rasulullah. Lalu tu kata Rasulullah, as-sayyidu huwallah. As-sayyid adalah Allah. As-sayyidullah. As-sayyid adalah Allah. Rasulullah kata gitu. Dalam bahasa Arab perkataan as-sayyid mubtada, Allah khabar, as-sayyid isim ma'rifah. Allah isim ma'rifah. Ma'rifatu tarafain tufidul hasra. Ma'rifah, mubtada dan khabar memberi faedah hasar. Jadi bermakna tidak boleh digunakan as-sayyid selain daripada Allah. Itu pada zahir daripada lafaz hadis. Sebahagian kata tak boleh. As-sayyid hanya untuk Allah. Tapi sebahagian kata, tak ada masalah, boleh. Kerana Allah Ta'ala menggunakan sendiri lafaz sayyid kepada hamba Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menggunakan lafaz sayyid kepada Nabi Yahya. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan. Antara sifat Yahya Allah Ta'ala sebut dalam Quran adalah perkataan sayyid. Boleh, tak ada masalah. Begitu juga dalam hadis. Pernah ketika selepas daripada peperangan Banu Quraidah, kalau ada Banu Quraidah, maka buat Banu Quraidah nak minta Rasulullah lantik Sa'ad bin Mu'ad sebagai hakim untuk memutuskan bagaimana untuk menjatuhkan hukuman kepada Banu Quraidah. Sa'ad bin Mu'ad ketika tu luka parah di lengan, dirawat. Maka dia pun mari. Mari apabila siapa? Maka kata Rasulullah kepada para sahabat, "Qumu ila sayyidikum." Bangunlah kepada ketua kamu. Jadi boleh. Okey, satu. Berlaku perbincangan panjang. Lepas tu yang keduanya, mana lebih afdal di antara imtithal dengan beradab? Mana hak yang perlu didahulukan? Setengah ulama kata
Antaranya Syekh Izzuddin Ibn Abdis Salam. Syekh Izzuddin Ibn Abdis Salam dia membuat satu kaedah, beradab perlu didahulukan, muqaddam 'ala al-imtithal. Dengan dua dalil. Dalil yang pertama adalah dia melihat kepada pernah berlaku di zaman Rasulullah. Rasulullah balik lewat, ketika itu Abu Bakar menjadi imam. Tiba-tiba Rasul duduk di belakang Abu Bakar. Abu Bakar ketika jadi imam tengok Rasul duduk belakang dia. Maka Abu Bakar, Rasul isyarat dengan tangan supaya Abu Bakar duduk tempat ni. Tak payah turun-turun. Jadi imam tu. Itu perintah daripada Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar tetap turun. Jadi Abu Bakar beradab dengan Rasulullah dan menyadari perintah Rasulullah. Jadi bermakna di sini dapat faham bahawasanya beradab perlu didahulukan di atas menjunjung perintah. Sama juga dalam perjanjian Hudaibiyah. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu diperintah oleh Rasulullah supaya memadang perkataan Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Kata penduduk Mekah, kalau sekiranya kami tahu mu Rasulullah, kami tak lawan dah. Buang perkataan Rasulullah. Rasul kata, mana? Telur padang Ali. Ali tak mau padang. Sedangkan Rasul suruh, sebab dia nak beradab. Rasulullah suruh tunjuk Rasul padang sendiri dengan tangan Rasul yang mulia. Maka di sini kata Syekh Izzuddin Ibn Abdis Salam, Sultanul Ulama, bahawasanya beradab didahulukan di atas imtithal. Namun majoriti ulama kata, baik, orang yang tidak menambah sayyidina bukanlah bermakna tidak beradab. Maka berlaku khilaf di kalangan ulama. Akhirnya kita dapat buat kesimpulan, majoriti ulama berpandangan tidak afdal buat penambahan sayyidina dalam tahiyat, sama juga dalam azam. Namun segelintir ulama mengatakan afdal menambah sayyidina. Maksudnya ada perbincangan yang panjang. Jadi kesimpulan tidak menjadi masalah kita kata kepada Rasul sayyiduna, kerana Rasul adalah memang penghulu kita. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku adalah penghulu kepada anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak berbangga dengan kedudukan tersebut. Baik. Mana lagi kata dia? Dan selawat dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita. Siapa penghulu kita? Cuma perkataan As-Sayyid untuk Rasulullah lain daripada perkataan As-Sayyid untuk Allah. As-Sayyid untuk Allah memang tuan hakiki, pencipta yang memiliki hamba. Tapi As-Sayyid untuk Rasulullah dengan makna yang lain. Dengan makna orang yang mulia, dengan makna orang yang mempunyai umat yang ramai. Itu makna As-Sayyid. Baik, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, penghulu kita Nabi Muhammad. Apa makna Nabi? Di dalam bahasa Arab tu tak ada dia tulis Nabi, dia tulis Muhammad. Cuma dalam terjemahan tu dia ada Nabi. Tapi kita kena tahu apa makna Nabi. Nabi Muhammad, apa makna Nabi? Kita nak tahu makna Nabi ni, kita kena tahu wazan dia. Nabiyun atau wazan dia. Atau wazan fa'il. Wasaf. Bila kita tahu dia wasaf, okey, dia diambil daripada kata dasar dia. Ambil daripada kata dasar dia. Ada khilaf di kalangan ulama. Setengah ulama kata diambil daripada kata dasar naba. Nabiyun diambil daripada kata dasar naba. Naba mana benda naba? Dalam Al-Quran kita ada perkataan naba. Ada surah An-Naba. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Naba mana benda? Naba makna berita yang besar. Tentang apa mereka itu saling bertanya? Tentang berita yang besar. Jadi Nabiyun adalah orang yang mendapat berita. Orang yang mendapat wahyu. Itu makna Nabiyun. Baik. Nabi Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad adalah nama kepada seorang. Nama kepada siapa? Nama kepada seorang yang ayah dia adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Mak dia adalah Aminah. Dilahirkan di Mekah pada tahun gajah, wafat di Madinah. Muhammad tu, Muhammad ini Muhammad yang dibangunkan dia. Apa makna yang dibangunkan? Yang diutuskan, yang dibangkitkan. Dia tak makna yang dibangunkan, yang dibangkitkan, yang diutuskan. Baik. Apa dia tak makna yang dibangunkan? Mungkin dia faham daripada perkataan ayat Quran.
Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Wahai muddathir, orang yang berselimut. Orang hak yang duk rehat lama dah kan. Dak ada limut je. Qum, bangkit. Fa'anzir, beri peringatan. Yang diutuskan. Jadi apa dia sebut kata yang diutuskan? Maka kita kena faham dua. Yang pertama, ada yang mengutuskan dan ada yang diutuskan kepadanya. Selagi dia membawa perutusan. Dia yang diutuskan, mesti kena ada yang mengutuskan. Siapa yang mengutuskan dia? Allah. Diutuskan kepada siapa? Diutuskan kepada jin dan manusia dengan kesepakatan ulama. Kepada malaikat berlaku khilaf. Baik. Diutuskan membawa suatu benda. Bawa syariat, bawa akidah, bawa syariat yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Diutuskan rahmatan lil anam, menjadi rahmah kepada sekalian makhluk. Jadi sekalian makhluk mendapat rahmah di atas perutusan ataupun kerana Allah Taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sama dengan maksud firman Allah Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat untuk sekalian alam. Cuma perkataan rahmat untuk sekalian alam tu makna dia. Kita nak faham. Dia menjadi rahmat untuk sekalian makhluk. Bagaimana? Kalau untuk orang Islam, nampaklah memberi rahmat. Dan kalau untuk orang kafir, kok mana pula dapat rahmat? Untuk binatang, kok mana pula dapat rahmat? Jadi untuk tahu perbincangan ni panjang, buka penafsiran ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana ulama menafsirkan perkataan rahmatan lil alamin? Bagaimana? Baik. Seterusnya, kata dia lagi, sikit lagi, dan atas keluarganya. Okey, siapa keluarga Rasulullah? Di keluarga Rasulullah, ulama membahagikan kepada dua. Yang pertama, keluarga Rasulullah dengan makna pengikut. Kalau sebut keluarga Rasulullah dengan makna pengikut, maka semua orang beriman. Sebab dalam bahasa Arab, perkataan al ada dengan makna atba'. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab." Neraka dibentangkan kepada Firaun dan pengikut dia dalam kubur pagi dan petang. Pada hari kiamat, Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, masukkan ala Firaun. Mana ala Firaun? Bukan keluarga Firaun, tapi pengikut Firaun. Sebab keluarga Firaun ada hak yang beriman dengan Nabi Musa. Pengikut Firaun ada hak yang bukan keluarga Firaun. Baik, jadi ada khilu ala Fir'aun dengan makna pengikut Fir'aun. Asyaddal azab ke dalam azab yang teruk. Baik. Jadi keluarga yang pertama dengan makna pengikut. Al yang kedua dengan makna keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan Rasulullah. Di sana ada hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sadaqatu la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. La tanbaghi as-sadaqatu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Innama hiya awsakhun nas atau kama qala." Sesungguhnya sedekah yakni zakat tidak layak dan tidak halal kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Ia adalah daki bagi harta manusia. Hasan ambil cuti tamat sedekah. Rasa korek semula. Korek semula. Mu tidak tahu ke benda ni tidak halal kepada kita. Baik. Jadi keluarga Rasulullah yang Rasul kata tidak halal zakat tu siapa? Siapa sebenarnya? Berlaku khilaf di kalangan ulama. Mazhab Imam Syafi'i kata dua. Yang pertamanya adalah Banu Hashim dan Banul Muttalib. Siapa Banu Hashim? Siapa Banul Muttalib? Banu Hashim dan Banul Muttalib adalah dua kumpulan daripada anak cucu Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah
bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdul Manaf ada 4 orang anak lelaki. Hashim, Muttalib, Naufal, Abdul Syams. 4 orang. Anak cucu Abdul Syams, nama dia Bani Abdi Syams. Sayyidina Uthman daripada Bani Abdi Syams. Naufal, anak cucu dia, nama dia Bani Naufal. Antara sahabat yang daripada Bani Naufal adalah Jubair bin Mut'im. Lepas tu, Al-Muttalib. Anak cucu kepada Muttalib adalah Bani Al-Muttalib. Anak cucu kepada Hashim, Bani Hashim. Abdi Manaf, anak dia ada Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Bani Naufal, Bani Abdi Syams. Satu peperangan, Rasulullah dapat harta ghanimah. Bahagian Rasulullah ada. Apabila bahagian Rasulullah ada, Rasulullah bagi kepada keluarga dia. Dan Rasulullah bagi pada hari itu kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kalau Rasulullah bagi kepada Bani Hashim, jadi bermakna Rasulullah bagi kepada keluarga yang lebih dekat kepada Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah bagi juga kepada Bani Muttalib. Jadi bermakna Rasulullah bagi keluarga bukan hanya yang lebih dekat, bukan yang jauh sikit Rasulullah bagi. Maka Sayyidina Uthman dengan Jubair bin Mut'im berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah membagi kepada Bani Muttalib pun tidak bagi kepada kami. Sedangkan kami dengan Bani Muttalib nisbah kepadamu satu martabat. Maka kata Rasul, innama Banul Muttalibi wa Banu Hashim syai'un wahid. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau. Sesungguhnya Bani Hashim dan Bani Muttalib ada sesuatu yang satu. Maka Imam Syafi'i ambil daripada hadis ni, keluarga Rasulullah dalam bab maqam zakah hanyalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Baik. Seterusnya, kata dia, kita nak perhabis sikit lagi ya. Dan sahabatnya. Siapa sahabat Rasulullah? Sahabat Rasulullah adalah orang yang sempat berjumpa dengan Rasulullah ketika hidup Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, mati dalam keadaan beriman. Kalau kita mimpi dengan Rasulullah, bukan kita sahabat. Sebab kita tidak berjumpa dengan Rasulullah ketika Rasulullah hidup. Dan sahabatnya yang banyak kebajikan. Apa makna banyak kebajikan? Banyak melakukan kebaikan. Itu terjemahan daripada bararah. Jadi daripada perkataan bir. Banyak buat kebaikan. Jadi Nabi SAW terlalu banyak, sahabat Rasulullah terlalu banyak kebaikan yang mereka buat. Cukuplah kebaikan, yang paling besar mereka membela Rasulullah dan membantu Rasul menyebut agama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sampai kepada kita. Lagi mulia sekaliannya, kiram, jamak daripada karim. Mulia daripada banyak sudut. Orang yang paling mulia di sisi Allah siapa? Orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan sahabat pastinya orang yang paling bertakwa berbanding dengan kita. Maka mulia di sudut takwa dia. Mulia daripada sudut-sudut yang lain. Baik. Jadi mereka mendapat kemuliaan daripada Allah, daripada beberapa sudut. Sudut yang paling besar sekali adalah mereka itu adalah sahabat. Wa ba'du. Fa yaqulu al-'abdul faqirul mudhnib. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Jadi kita buka soalan lebih kurang dalam 5 minit. Kalau ada soalan, kalau tak ada kita berhenti dulu. Okey, tak ada Okey. Jadi pada sebenarnya Ustaz Syed Aimang ni, dia sepatutnya dia orang lejah tapi mari juga hari ni. Baiklah. Ramai dalam majlis kita ni orang alim-alim saja. Tapi cuba memakmurkan ataupun menghidupkan majlis ilmu kita pada ni. Orang yang nama dia dipanggil? Adakah dia termasuk dalam mukallaf ataupun tidak? Dia kita nak tahu mukallaf ataupun tidak, kita tengok cukuplah syarat. Mukallaf yang paling besarnya syarat dia, yang pertamanya adalah balik, yang keduanya berakal. Kalau kita rasa dia ni tidak berakal, maka dia bukan mukallaf. Kena tengok kita sendiri yang tengok. Sebab dia tak sama kan? Tak sama. Jadi tengok berakal ke tak? Macam orang tak berakal, macam orang gila. Bagi contoh, maka dia bukan mukallaf. Wallahu a'lam. Okey, tak ada dah Jadi tak ada, kita berhenti sini. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.